Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab kita Baharul Mazi, jilid yang ke-16, bab yang keempat. Bab ma jaa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat aku di dalam mimpi maka sesungguhnya melihatlah ia akan daku dengan sebenarnya. Kita baca satu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur kita. Bagaimana dengan mimpi itu? Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Baik, hadis yang kita baca ni ialah hadis yang sahih daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang melihat aku di dalam mimpinya maka sesungguhnya dia melihatku, kerana bahwasanya syaitan tidak boleh menyerupai aku. Ketahuilah wahai saudaraku, mimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berlaku ia pada orang yang dikasihi oleh Nabi dan dia juga mengasihi Nabi. Berlaku pada siapa? Berlaku pada orang yang Nabi sayang pada dia dan dia pun sayang pada Nabi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nak mimpi jumpa Rasulullah, kena sayang kat Rasulullah dulu. Cinta kat Rasulullah, sayang kat Rasulullah. Macam orang tua-tua kata, kalau kita ingat pada orang, orang ingat pada kita. Dia cerita hantu kat Limah. Kita ingat pada orang ingat pada kita. Ingat begitu. Kita tak ingat pada dia, dia pun tak ingat pada kita. Tetapi, ada tetapi tu. Dan terkadang ada berlaku pada orang yang tiada kasih akan Nabi itu bermimpi akan dia. Tetapi kadang-kadang orang yang tak sayang pada Nabi pun kadang-kadang dia dapat mimpi jumpa Nabi. Maka janganlah kita mendakwa bahawa bila kita dapat bermimpi jumpa dengan Rasulullah, bahawa kita ni disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita menyayangi Rasulullah. Sebab kadang-kadang yang tak sayang pada Nabi, yang Nabi tak sayang kat dia pun dapat mimpi. Tu kena ingat tu. Sebab tu saya sebut banyak kali dah, kalau kita ni mimpi jumpa Rasulullah, duk diam-diam sudah. Untuk kita. Sebab bila kita pergi cerita dekat orang, jadi macam-macam. Melainkan kita cerita pada orang yang, kalau kita cerita tu ada manfaat pada dia. Ada manfaat pada kita. Kita cerita pada dia tu ada faedah untuk kita. Jadi kalau cerita pada orang awam, ramai-ramai macam kita sekarang ni, takut akan timbul perasaan ujub. Takut timbul akan perasaan riak. Katalah saya duk cerita semalam saya mimpi jumpa Nabi, ngang semua dia cerita. Orang sebelah dia pun cerita, saya pun mimpi jumpa Nabi. Orang belakang, saya pun. Pakat duk berlawan saya pula nanti lah. Sebab tu saya kata tadi, diam-diam sudah. Kalau kita mimpi jumpa Nabi
dan memang kita sayang pada Nabi pun, tingkatkan lagi kasih sayang kita. Kalau kita mimpi jumpa Rasulullah sedangkan kita ni selawat pun tak pernah, ziarah Nabi pun tak pernah, tiba-tiba mimpi jumpa Nabi, muhasabahlah kita. Mungkin Allah nak bagi hidayah pada kita. Okey Ustaz, kalau saya nak cerita juga pada orang ramai, nak cerita juga, apa sebab hang nak cerita? Apa sebab? Boleh cerita, harus. Tapi sebab apa? Sebab itulah yang menjadikan ianya makruh ke, ianya haram ke. Pasal dia mari pula benda yang bertukar daripada sifat harus tadi. Asalnya harus, asal semua hukum adalah harus, sehinggalah dalil datang mengatakan ianya haram atau makruh dan sebagainya. Apa hukum pagi ni saya pakai baju batik bunga-bunga? Harus, sehinggalah dalil datang menyatakan hukum. Kain apa tu Ustaz? Ni kain biasa, bukannya kain sutera. Tak, kain sutera mahal mana saya mampu. Kepiah saya orang bagi, baju saya orang bagi, mana ada mampu. Kalau tak ada haram, tak ada haram lah. Ada sikit dah tu. Apa tujuan awak cerita mimpi awak jumpa Nabi pada orang? Saja nak bagi orang hormat saya. Dia jadi ujuk. Bilang ujuk haram. Tu diam-diam sudah. Kenapa awak ceritakan mimpi awak pada isteri awak? Adakah timbul ujuk, timbul riak? Tak. Abang semalam abang menangis pasal apa dalam tidur, terjaga pasal apa? Abang mimpi jumpa Rasulullah. Sekadar itu saja tak apa. Ini saya buat sidang akhbar kira-kira pukul 4:30 pagi semalam. Buat sidang akhbar pula tak payah dah. Nah, baik. Ada mimpi sebagai dilihat ia seperti asal. Dia nampak susuk tubuh Nabi tu, susuk tubuh. Dari kepala Nabi sampai kaki Nabi. Masya Allah. Subhanallah. Dia nampak Nabi ni macam asal. Macam kita jumpa biasa. Dan ada kadang-kadang berubah rupanya pada pakaian dan lain-lainnya. Ada yang orang bagi tahu itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membelakangkan dia. Orang pun tepuk kita. Orang tu kata, kalau kamu nak tahu itulah Rasulullah. Ada yang buat orang umum. Bangun. Rasulullah jalan. Rasulullah datang. Maka Nabi pun datang. Semua bangun tengok, hormat, selawat ke atas Nabi. Macam-macam bentuk depa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seseorang itu bermimpi akan dia, tidaklah dikatakan mimpi melihat lain dari orang daripadanya, sama ada berbetulan dengan sifatnya atau lainnya. Maka kalau kita mimpi bertemu dengan Nabi, maknanya kita tak jumpa orang lain dah. Memang kita jumpa Nabi sungguh. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai Nabi kita. Sama ada kita nampak pakaian dia ke, kasut dia ke, suara baginda ke. Cuma ada ulama-ulama mengatakan syaitan boleh menyerupai dalam bentuk-bentuk yang lain tentang Nabi kita. Ada juga syarat tu. Yang tu perbahasan lah. Tapi kalau kita pegang kepada hadis kita sekarang ni, maka bila mimpi jumpa Nabi Muhammad, itu adalah mimpi yang benar. Baik. Dalilnya an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Namanya Abdullah bin Mas'ud, katanya diriwayatkan dia hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, siapa yang melihat ia akan daku di dalam mimpinya, maka sesungguhnya melihatlah aku dengan sebenarnya. Kerana tidak lain orang yang dimimpi dan dilihatnya itu kerana syaitan tidak boleh menyerupai rupaku. Riwayat hadis ini ada daripada Abi Hurairah, Abi Qatadah, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Abu Malik Al-Sya'sya'i, daripada bapaknya, daripada Abi Bakrah, daripada Abi Juhaifah. Bermula ini hadis adalah hasan lagi sahih. Baik. Mimpikan Nabi Muhammad itu adakah dikatakan dilihat lain daripadanya? Boleh tak kita ni mimpi Nabi Muhammad tapi bukan Nabi? Kita sangka tu Nabi, rupa-rupanya bukan Nabi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, ulama bersalah-salahan pada maksud hadis yang kita bacakan tadi. Pertama, kata Ibnu Al-Baqilani, maka bahawasanya dilihatnya akan Nabi yang sebenarnya tidaklah namanya mengigau. Itu mimpi yang benar. Dan tiada pula dikatakan melihat Nabi yang ditukar rupanya dan dirinya oleh syaitan. Itu pendapat yang pertama Ibnu Al-Baqilani. Asal kau jumpa yang Nabi dalam mimpi, itu Nabi lah tu. Sebab saya kata tadi kan, ada ulama dia buat syarat juga, walaupun kau jumpa Nabi tapi kadang-kadang itu bukan Nabi lagi. Baqilani kata apa? Hang jumpa je mimpi Nabi, jumpa Nabi lah tu. Okey, ni keistimewaan jumpa Rasulullah. Ada orang beritahu saya dia jumpa Rasulullah, Rasulullah mai rumah dia. Dia kata ya qazah. Nabi mai kat rumah dia, duduk dekat berenda, tak masuk dalam rumah pun tengok dia. Saya tanya macam mana, kau tahu tu Nabi? Tahu. Aku suka kau lah kau. Saya kata bukan saya lagi. Kau kata ya juga. Aku suka lah. Nah, dah jin ke apa kita tak tahu. Tahu orang terbelak ke mana tahu. Tak ada orang terbelak main rumah ajak pergi masjid pakai jubah kan. Macam-macam berbuat ni. Itu nama dia yaqazah. Jumpa dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur. Kalau tidur manam, fil manam. Kalau jumpa dalam jaga ni nama dia yaqazah. Baik. Dan tiada pula katanya lagi, dan terkadang melihat akan dia oleh orang yang mimpi itu atas bersalahan rupanya yang ma'ruf. Seperti dilihatnya akan dia orang yang putih janggutnya. Dan terkadang melihat akan dia oleh dua orang di dalam mimpi pada masa yang satu. Seorang yang nampak akan dia di dalam mimpinya di Masyriq. Dan seorang lagi pula di Maghrib, di timur dan di barat. Dan melihat akan dia oleh tiap-tiap daripada dua orang itu pada tempatnya. Dan telah menghikayatkan oleh Al-Maziri daripada Ibnu Al-Baqilani. Kemudian katanya, dan berkata orang lain, bahkan hadis itu ditanggung atas makna zahirnya. Maka Ibnu Al-Baqilani mengatakan bahawa pegang zahir hadis. Zahir hadis kata jumpa Nabi adalah mimpi benar. Mana-mana hang jumpa Nabi dalam tidur hang, benar lah tu. Kadang mimpi tu dalam masa satu sama, jumpa di sana pun dia. Mimpi bila telah terbang pula, jumpa lagi Nabi tempat lain pula. Tadi jumpa belakang Nabi, ni pergi tempat lain, dalam mimpi tu naik terbang, duduk sebelah Nabi pula. Nabi juga. Walaupun dalam satu masa mimpi, jumpa Nabi dua kali di tempat yang berbeza. Maka kata Ibnu Al-Baqilani, itu juga mimpi yang benar. Sebab dia pegang kepada zahir hadis tadi. Zahir kata, hang jumpa aku dalam mimpi, betul lah aku. Walaupun Ibnu Al-Baqilani kata, kamu jumpa Nabi itu dua tempat yang berbeza dalam mimpi itu.
Satu kamu jumpa kat masjid, satu kamu jumpa atas kapal terbang. Dua-dua tu Nabi. Berdasarkan kepada zahir hadis. Zahir tu maknanya, zahir lah, zahir. Luaran hadis, batang tubuh hadis tu. Tak payah nak dakwa, tak payah nak dakwi, tak payah nak takwil lagi dah. Itu nama dia zahir hadis. Sebab ada ulama yang mentakwilkan hadis tu. Mentafsirkan lagi pula hadis tu. Syarat-syarat tu, syarat macam-macam. Setengah orang dia tak tengok dah Nabi kata jumpa dia lah. Itu dipanggil apa? Zahir hadis. Baik. Bermula kehendaknya, siapa yang melihat akan dia, maka sesungguhnya melihatlah akan dia. Dan tiada tertegah. Mani' itu maknanya ialah tegah. Bukan mani. Mani duit. Mani'. Ma mana'aka. Okey, apa yang menghalang kau? Ma mana'aka, apa yang menghalang kau? Kalau perempuan, ma mana'aki. Nah, kalau perempuan, apa yang menghalang kau? Apa yang menghalang kau datang ke kelas? Ma mana'aka antah tu. Apa yang menghalang kau datang ke kelas? Mana'aka. Mani'. Mani' tu makna tegah, menegah, menghalang. Baik. Dan tiada tertegah yang menegahkan daripada yang demikian itu. Walaupun orang tu kita tengok, macam mana dia kata dia mimpi jumpa Nabi? Aku jumpa dia kat masjid berjarang. Dia main cerita kat aku 2 hari lepas dia mimpi jumpa Nabi. Aku tak percaya. Kenapa engkau tak percaya? Yelah, dia masjid pun aku tak jumpa. Jumaat pun aku tak jumpa tiba-tiba. Dia mimpi jumpa Nabi. Layak ke dia jumpa Nabi? Soalan tu. Layak ke? Habis tu siapa yang layak jumpa Nabi tu? Macam aku ni. Sudah. Aku kan kaki masjid. Akulah patut jumpa. Tak semestinya Pak Long. Ada orang yang nak dapat jumpa Nabi tu dia berzikir. Dia selawat 1000 kali semalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1000 kali sebelum tidur. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan Rasulullah. Tak jumpa juga. Tanya dia dekat. Pasal apa saya dah selawat setiap malam tak jumpa apa. Abang selawat macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Cuba bertambah Sayyidina pokok dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memuliakan Nabi Muhammad. Tak salah. Allahumma salli ala Muhammad tak salah. Tapi apa kata kita tambah kemuliaan? Kalau Ahmad kita panggil Ustaz Ahmad. Azhar Latif kita panggil Ustaz Azhar. Takkan Nabi Muhammad panggil Muhammad. Ustaz Kazim panggil Datuk. Dia panggil Kazim saja. Tak hormat maksudnya. Tuan-tuan lah, saya tak ada apa, panggil apa. Tapi kalau kita ni, kita kalau panggil menteri yang berhormat. Ada Datuk Seri pula. Datuk Seri. Ada Tun pula, panggil Tun. Takkan dengan Nabi panggil nama. Kita bohlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan kami, pemimpin kami, Sayyidina. Cuba buat tengok. Dah teringin sangat nak jumpa. Buat 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dapat dah. Dengan izin Allah. Sebab tu ada orang yang mencari amalan, membuat amalan. Ada yang sembahyang, ada yang baca qul huwallah 1000 kali. Nak jumpa Rasulullah, rindu kat Rasulullah, nak tengok Rasulullah. Allah bagi kat dia. Baik. Kemudian dan bermula akal itu tidak boleh memalingkan maksudnya sehingga terpaksa kepada memalingkan akan dia daripada zahirnya. Maka pemikiran kita ni takkan dapat menolak. Kalau itu adalah Rasulullah. Rasulullah. Tak ada siapa yang boleh halang kita ni untuk jumpa Rasulullah dalam mimpi kita.
melainkan Allah izin ataupun tidak. Maka adapun katanya terkadang dilihat akan Nabi di dalam mimpi itu atas menyalahi sifatnya atau pada dua tempat sama sekali, maka bahwasanya yang demikian itu sejahtera pada segala sifatnya. Salim tu maknanya sejahtera, selamat. Makna betul lah mimpi dia tu. Ada orang kata, Ustaz, saya tak mimpi Nabi Muhammad. Apa tu? Mimpi apa? Saya mimpi Nabi Musa. Saya mimpi Nabi Ibrahim. Nabi ke? Okey tu. Okey lah tu. Alhamdulillah. Pergi sembahyang rajin lagi. Baca Quran rajin lagi. Allah nak bagi hidayah pada kita. Jangan lepas-lepas mimpi jumpa Nabi tak sembahyang dah. Tak sembahyang Bandin. 2 kali dah mimpi jumpa Rasulullah Ustaz. Itulah tanda Allah mengasihi saya. Masuk bulan depan mimpi jumpa setan. Allah nak bagi hidayah. Bawa-bawa lah pergi Mekah Madinah. Bali sampai, Kuching sampai, Korea sampai, Vietnam sampai, Madinah tak sampai. Macam mana ni? Nabi kata, angkat beg kamu ni selepas ziarah Mekah. Angkat beg kamu selepas kamu ziarah Madinah. Lepas tu nak pergi mana, pergilah. Amerika ke, New Zealand ke, India ke. Hak tu pergi dulu. Mekah, Madinah pergi dulu. Lepas tu tuan-tuan nak berjalan, nak melancung, silakan tempat lain. Ini pergi India dulu. Pergi tengok orang masak tepi jalan. Pergi ke China tu. Cari batu jet yang mutiara yang asli di Madinah, tak nak ziarah. Ni tiba-tiba Allah bagi mimpi jumpa Rasulullah. Bukan kata kamu tu baik. Sebenarnya Allah nak bagi ingat supaya kamu jadi baik. Pergilah jumpa Rasulullah, ziarah dia. Pergi booking siap-siap. Kita yang pergi umrah baru ni 100 orang tu last nak booking nusuk. Pasal dah penuh. Nak jumpa Mak Raudah tu Abang, kena booking. Kena tempat lah. Saya dapat masuk. PA saya tak dapat masuk. Macam mana nak bagi masuk PA ni? Ada jalan dia. Okay. Teringin nak masuk penuh. Merah semua. Tak boleh. Pagi boleh tak? Dapat 2 pagi. Tak tidur lah kita pun. Pukul 1 pagi beratur lah. Lambat beratur kan, terlepas lah. Pasal ingat kat Nabi. Min semayang pula, betul-betul tepi rumah dia. Nampak lubang duk ngendak. Jadilah. Saya nak keluar pada Raudah tu pula, polis escort pula. Lalu betul-betul tepi dia. Orang lain semua lalu beratur banyak-banyak. Saya lalu kat tepi tu. Lagi seronok entah. Alhamdulillah. Tuhan bagi. Jadi dapat kita hilang kerinduan jadi. Ada yang hilang kerinduan dia dalam mimpi dia jumpa. Baik. Dan terbayang-bayang baginya atas menyalahi barang yang ia atasnya. Ada juga yang sungguhnya disangka oleh orang yang menyangka. Dia kata ini Nabi apa? Ini Nabi apa? Padahal dia diam. Tak ada siapa pun bagi tahu. Tu Nabi. Ataupun Nabi sendiri ngaku, aku Nabi. Kita duduk mimpi, kita duduk tengok satu orang berjalan pakai jubah, pakai serban. Kita duduk kata ni Nabi apa? Nabi apa ni? Rasa Nabi dah ni. Dia bangun, ni Nabi ni. Pukul 9 pagi. Sekarang duduk tidur-tidur mimpi Nabi.
Pukul 9 pagi mangah. Aduh. Baik. Kadang-kadang dia menyangka. Bermula setengah daripada bayang-bayangan itu dilihat akan dia. Kerana adalah barang yang diperbayangkan itu bertali mali dengan barang yang dilihat pada adat. Maka jadilah zat Nabi SAW itu dilihat akan dia. Dan sifatnya itu terbayang-bayang jua dilihat akan dia. Dan mendapatkannya itu tiada disyaratkan padanya menajam pandangan. Dan tiada disyaratkan berhampiran atau berjauhan. Dan tiada pula keadaan yang dilihat ditanamkan dia dalam bumi atau zahir atasnya. Bahkan yang disyaratkan kepadanya keadaannya maujud. Nampak tak? Macam mana yang kata mimpi jumpa Nabi pertama? Maujud. Maknanya kita mimpi tu, benda tu ada. Semalam saya mimpi. Ya. Macam mana abang mimpi? Saya mimpi jumpa Nabi. Nabi macam mana? Dia putih, cahaya putih, hawa, kabus, macam orang duk fogging tu. Adalah nampak Nabi ada. Tak nampak. Dia lalu ke ada tak? Tak ada juga. Dia ada macam, dia bersuara ke, bagi salam ke apa. Tak ada juga. Tapi nampak apa macam cahaya apa putih macam orang duk sembuh je edit je lah. Abang kerja apa? Jabatan Kesihatan bahagian fogging. Patutlah pun. Maknanya tak maujud. Tak ada. Dia duk perasan pagi besok dah abang duk mimpi putih ni lah. Itu tak maujud. Nombor satu syaratnya maujud Nabi tu. Sama ada baju dia ke, kasut dia ke, belakang dia ke, suara dia ke, batang tubuh Rasulullah ke, muka Rasulullah ke. Maujud nombor satu. Yang kedua. Yang kedua syaratnya. Sifatnya itu terbayang-bayang jua. Tiada dilihat akan dia. Dia kata tak nampaklah Nabi tu. Tapi saya pergi dekat kemah. Saya pergi dekat satu kemah. Ada 2-3 orang duk jaga. Dekat tepi kemah tu. Betul? Jaga tu kata, mai buat apa? Rasulullah ada kat dalam. Jadi, saya tak masuk ustaz. Saya duduk kat pintu kemah tu saya. Jaga tu duduk pegang kasut Rasulullah. Saya pun pegang jugalah kasut Rasulullah. Saya pegang. Tapi tak dapat jumpa. Nabi jumpa sahabat-sahabat dalam kemah. Tak jumpa lah. Tak jumpa lah. Tapi jaga kemah tu kata Nabi kat dalam. Kasut yang saya pegang tu pun kasut Nabi. Maknanya jumpa lah tu. Walaupun sekadar pegang kasut dia. Walaupun sekadar orang beritahu dalam kemah tu ada. Maknanya maujud dalam tu. Lepas tu saya jaga dalam pukul 5. Ya Allah, aku mimpi jumpa Nabi. Bila saya letak Ustaz, bau tangan saya wangi Ustaz. Hak pegang kasut dalam mimpi, wangi dia main pada luar. Dalam jaga jadi wangi. Abang pegang minyak wangi aku. Dah. Kau abang pegang isteri abang, dia pakai minyak wangi sebelum tidur. Saya duda Ustaz. Macam-macam. Okey, satu. Kemudian, dan mendapatkannya itu tidak disyaratkan padanya menajam pandangan. Saya nampak Nabi jauh Ustaz. Ramai orang nampak jauh. Ya Allah, bersihnya, putihnya, bercahaya Ustaz. Abang tak salam dengan dia. Dia jauh ramai. Tapi kami semua duduk selawat kat dia lah. Lepas dia duduk kat atas mimbar tu. Ataupun pandangan dia sharp. Dia macam saya hari tu. Tak sharp tak? Saya Toshiba. Kepala otak hang. Sharp tu maknanya orang putih. Pandangannya tajam.
Jelas. Syak. Memang saya betul-betul mengadap Nabi Ustaz. Saya tengok mata dia, hidung dia semua Ustaz. Itu nama dia apa? Syak. Tajam betul-betul. Memang kami berdua Ustaz. Itu jumpa Nabi. Ataupun jumpa daripada jauh. Saya nampak Nabi pada jauh Ustaz. Itu pun jumpa juga Nabi SAW. Boleh faham tak? Macam mana yang kata jumpa Nabi ni? Dan tiada berdiri dalil atas bahawasanya jisim Nabi itu habis binasa. Bahkan datang beberapa hadis sekira-kira kemahuannya ada kekal. Okey. Katanya lagi, dan jikalau mimpi seseorang akan dia menyuruh bunuh orang yang haram dibunuhnya, nescaya adalah ini daripada sifat-sifat yang terbayang-bayang, bukannya yang dilihat. Inilah kalam Al-Maziri. Dia kata saya mimpi jumpa Nabi, Nabi suruh bunuh orang. Macam mana Ustaz? Takkan Nabi nak suruh orang bunuh benda yang tak suruh dibunuh? Benda yang haram dibunuh haram. Nabi takkan keluarkan perintah macam itu. Kena cek balik lah. Nabi Tanjung cek. Okey. Sebab kadang-kadang dalam mimpi dulu macam mana orang nak mencuri jasad Nabi SAW. Bunga Lawang kata cantik baju ustaz. Orang dia pun cantik. Alhamdulillah. Orang bagi baju ni hadza min fadli rabbi. Orang bagi. Okey. Siapa nak bagilah. Saya pun tak tahu nak pakai baju apa dah. Saya tengok dalam TV, baju ni aku pakai dah. Saya pergi ceramah, mereka buat banner kat belakang. Saya ceramah pentas itu, banner kat belakang. Baju yang saya pakai masa tu sama dengan baju banner tu. Allah. Aduh, menyai, malunya aku, entah mana pula lah. Saya pergi ceramah di Al-Usta, melancarkan kopi ala Kazim. Baju yang saya pakai tu sama dengan baju kotak ala Kazim tu pula. Allah. Saya malu-malu lah. Special saya hari ni tuan-tuan. Baju saya saya pilih khas. Malam ni sama dengan kotak. Pilih khas. Pilih khas. Bila? Betik sama pula. Tak ada baju. Terlalu banyak di media sosial. Sampai tak tahu nak pakai baju mana lah. Tambah-tambah baju saya pula. Semua collar ni warna coklat semua ni. Okay, semua orang tahu baju ni Ustaz Kazim punya baju. Saya pakai topeng ke, pakai serban tutup muka ke. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tang mana hang kenal aku? Rupanya tang baju. Nah, baju ni, collar ni memperkenalkan orang ni. Baik, jadi Nabi dalam mimpi dia tak suruh buat benda bukan-bukan. Dia cerita tentang jasadnya nak dicuri di Madinah. Beraja duk mimpi. Nabi suruh tolong selamatkan jasad. Ada orang gali daripada luar makam Nabi tu. Orang luar, orang asing buat terowong nak mencuri jasad Rasulullah. Raja ni pun kumpul semua orang di Madinah. Cari siapa dia yang tak ada. Cari-cari, 2 pendatang yang baru sampai. Pi rumah. Selak sana cari sini, bawah 3 jumpa terowong. Tengah duk gali nak mencuri jasad Rasulullah. Mulai hari itulah yang mereka besarkan makam Rasulullah tu. Bubuh besi, padu apa semua dalam dia supaya orang tak boleh masuk mencuri lagi. Ini mimpi Nabi kepada raja. Assalamualaikum. Ustaz pakai baju saiz apa? Nanti senang kalau orang nak bagi XL. Walaupun saya ni saiz L, tapi perut saya meng-X-kan dia. Baju saya L je, tapi pasal perut je pasal XL lah. Okey. Zainah Abdul Kadir, color baju ada trademark. Orang cepat kenal Ustaz. Mun Maisma, baju yang saya beri tak pakai ke Ustaz. Allah. Baik, kita tengok bab yang kelima.
Bab Iza ra'a fil manam ma yakrahu ma yasma'. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis apabila melihat seseorang di dalam mimpinya sesuatu benda yang dia benci, apa yang patut diperbuat. Faradina hantar dah tu hari tak Datuk. Faradina bagi dah baju. Okey, Faradina ni dia bagi baju dengan jam. Jam pun dia bagi. Alhamdulillah, syukur. Okey. Baik. Kalau kita mimpi benda yang kita tak mau, apa kita nak buat? Apa yang kita tak mau? Banyak. Sakit, tindih hantu, kena rompak, kena bunuh, mimpi laki menikah lain. Yang itulah paling tak mau. Tak maulah kongsi-kongsi tak. Padahal banyak jadi dia kongsi. Boleh. Dia makan mi goreng, kongsi sudu. Siap bola mulut. Boleh pula. Oh, mi goreng lain. Gelak kuat saya tu. No, sudu kongsi, katil kongsi, kentola pun kongsi. Kentola di hotel. Saya dah sapu di muka pun takut. Ni siapa sebelum aku sapu ni, siapa sapu dulu. Saya bawa kentola pada rumah. Kadang sampai 3 lai saya bawa. Duk bayang, dia lak ketiak, dia lak rambut, dia lak muka, lak celah kangkang, kita pula lak muka kita. Walaupun dia basuh, dia laundry ke apa bala ke, tak mau ya. Tapi orang tak kisah, minta lagi. Telefon resepsionis, towel. Oh, marah no, ada towel tak ada. Housekeeping hantar towel yang tak basuh. Dia gulung-gulung nampak cantik. Saya tak mau. Ya, kita hak tu kita boleh kongsi, no. Kentola kongsi, garpu sudik, pinggan mangkuk, semua kongsi. Siap bulan mulut nganga ni, ngap. Baik. Lain kali bawa sudu sendiri, garpu sendiri, pinggan mangkuk sendiri. Dia tak mau kongsi. Kentola sendiri, cadar katil sendiri. Kita ni kalau buka cadar katil hotel tu, cuba buka. Agak-agak cadar tu, apa katil tu apa ada. Tak tegah mak kita tidur. Hotel 5 bintang ke 4 bintang, cuba buka cadar putih tu. Bantal tu, berpeta-peta bantal. Tapi kalau dapat bantal hotel, bangganya, lama-lama seronoknya, rasa nak balik bantal ni. Bawa lah balik. Beratus kepala tidur atas tu. Baik, kita baca hadisnya. Hamizah Hamad, saya terpaksa berkongsi walaupun tak suka. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Saya terpaksa berkongsi. Yalah, tolong menolong. Syah Awang, untung jadi ustaz. Birthday saya hadiah FB hack. Oi, FB kena hack lah. Rainah Saidun, jangan tidur di hotel. Tidur ya. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Qatadah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-ru'ya min Allah wal hulmu minasy syaitan fa idza ra'a ahadukum syai'an yaqrahu falyanfuth an yasarihi thalatha marrat wal yasta'iz billah min syarriha fa innaha la tadurruhu. Hadis yang hasan lagi sahih. Okey. Makcik Aini kata kalau dia pergi mana-mana pun buat kentola sendiri, tak lalu nak pakai.
Mun mak semua kata geli pula ustaz cakap macam itu. Tahu tak apa? Saya yang rasa geli tu sebab saya tengok dalam YouTube. Ya, housekeeping tu ambil kain tola tu dia lap lantai bilik air bagi green. Dia dah pakai tu lepas tu dia basuh. Lap tandas mangkuk tandas tu bagi kilat. Ya. Lepas tu pergi basuh. Yalah walaupun laundry tak tergamak kita. Lalah kita bawa sejadah kita sendiri. Bawa kita punya towel sendiri puas hati. Okey. Nak lak celah apa pun tak apa. Baik, kemudian. Daripada Abi Qatadah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Mimpi yang baik itu datangnya daripada Allah. Mimpi minum, mimpi bagi orang minum, mimpi tuangkan air pada orang, mimpi melihat air sungai mengalir tenang, mimpi ke hijau-hijauan, mimpi ke daun-daunan, mimpi ke putih-putihan. Keputihan tu bukan penyakit orang perempuan ke ustaz? Payah suruh nak cakap ni. Okey. Sa'diyah Arifin doakan kami di Pasir Mas banjir ni ustaz. Allahu akbar. Sabarlah, kita doalah sahabat-sahabat kita di seluruh Malaysia, di seluruh kawasan yang sekarang ni dilanda dengan banjir sekarang ni diuji. Mudah-mudahan Allah angkat musibah ni, Allah angkat insya-Allah. Ina Lavender kata dengan suami pun saya tak nak kongsi tuala ustaz. Aku sukalah. Nah. Setengah suami isteri spender pun dia kongsi. Suami pakai spender isteri dia. Menang orang tengok ni. Ada juga. Yang isteri pula pakai spender suami dia. Jenis besar. Aduh, macam-macam perangai. Baik. Dia kata mimpi yang baik daripada Allah. Mimpi keputihan. Jumpa orang baju putih. Duduk dalam bilik putih. Tengok orang muka dia putih berseri. Itu mimpi bagus. Okey. Dan mimpi yang tidak baik kata Nabi datangnya daripada syaitan. Mimpi kena tindih. Mimpi kena bunuh. Mimpi bergaduh. Mimpi hantu. Mimpi lembaga hitam. Mimpi tak elok tu. Mimpi jatuh bangunan. Mimpi panjat bukit terjun. Dah panjat terjun pula. Jatuh katil sungguh. Mimpi yang bagus Kak Som, mimpi panjat dan sampai di kemuncak. Panjat tangga, panjat bukit, panjat bangunan dan sampai di atas puncak. Alhamdulillah, siap pacak bendera. Itu maknanya mimpi yang benar. Maksudnya apa? Hajat akak nak tercapai. Apa hajat akak? Akak nak pergi haji ustaz. Tunggu seminggu 2 lagi. Tengok-tengok dapat sungguh tawaran buat haji. Dia dapat mimpi. Dia panjat bukit dengan susah payah dan dia sampai ke atas. Itu mimpi yang benar. Baik. Maka apabila melihat seseorang kamu dalam mimpinya sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia hembus kepada kirinya 3 kali. Falyanfus. Hembus. Ada yang kata ludah, ringan. Ke arah kiri sebanyak 3 kali. Dan berlindung dengan Allah daripada kejahatannya. Maka bahawasanya mimpi itu tidaklah memberi mudarat kepada dia. Dia mimpi ribut, bergoncang rumah dia, bergegar rumah dia. Pokok kelapa ni sampai jadi macam rukuk. Punya kuatnya ribut. Dia pun bangun tengok-tengok jam pukul 5 pagi. Ya Allah, apa pula lah. Lilik Arafah kata, Ustaz, saya sangat marah. Ustaz, kerana adik saya pukul saya.
Sekarang saya pergi dari rumah mak saya. Dosa tak ustaz kalau dah tak nak balik rumah lagi? Mak kita ada, jumpa mak. Pergilah report polis. Adik ke, pergi report polis. Adik pukul saya. Okay. Suami pukul, report dah polis. Isteri pukul pun report polis. Isteri buat smackdown. Pergi tindih pula, kira sampai 3 pula. Pergi buat. Ganas yang bini pun. Janganlah sampai tak balik. Mak kita masih ada lagi. Bukan mak kita yang pukul kita. Yang pukul adik kita. Baik. Jadi kalau kita mimpi yang buruk-buruk tadi, kita buat macam mana Nabi suruh buat, mimpi tu takkan bagi mudarat pada kita. Kita mimpi di patuk ular. Ular tu belik, nak telan kita. Kita pun terjaga, astagfirullahalazim, apalah mimpi ni, apalah ular nak belik aku pula. Buat macam Nabi sebut tadi, embus sebelah kiri 3 kali, baca doa, a'udzubi'izzatillah min syarri ma ra'aitu. Kemudian tidur tempat lain. Jangan tidur di tempat yang sama. Habis itu rumah makcik pondok je ustaz. Tumpang rumah makcik sebelah. Mimpi tu atas katil. Bila dah terjaga, duduk di bawah. Jangan duduk lagi atas katil yang sama. Azimah Abdullah, kalau ustaz mimpi makan kenapa? Umur panjang tu. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan. Baik. Murdiah bujang, dah ludah pun berulang-ulang mimpi. Jumpa hantu. Loh. Lalah tidur duduk takut mimpi jumpa hantu balik. Faham tak maksud tadi Nabi sebut? Bila kita buat macam tu, mimpi tu takkan jadi apa-apa. Bukan maknanya tak mari dah mimpi yang menakutkan tu. Marilah tiap-tiap malam pun tak jadi apa-apa kan kita. La yadurruhu, takkan beri mudarat. Jangan tak tidur pula, daripada tidur duduk, baik tidur berdiri. Muslimah Kedah, muslimin Kedah. Saya tidur tak pernah mimpi. Dah hampir 5 tahun. Allah. Sian. Mimpilah seronok. Tengok wayang. Tengok gambar lagi. Live lagi. Netflix lagi. Baik, jadi kalau kita tidur tiap-tiap malam mimpi yang menakutkan, yang tu kena buat perubatan. Sekurang-kurangnya kita mandi limau. Sekurang-kurangnya tiap-tiap malam petang kita mandi limau supaya hilang gangguan. Cuba tengok dekat rumah kita ada apa. Ada tak tinggalan mak pada kita yang pelik? Mentera ke, jampi ke, cucuk sanggui ke, celak orang lama dulu ke. Kadang-kadang dia ada memuja keris ke, malam-malam duk bergegar almari keris tu nak diasah dia. Maknanya ada benda dia puja dulu-dulu, dia dah mati. Benda tu yang duk kacau kita dalam mimpi tu. Tapi berubatlah, jangan tak tidur pula. Dan insya-Allah tak jadi apa kalau kita buat macam mana yang Nabi suruh kita buat tadi, insya-Allah. Kamisah Kimi kata malam tadi teman mimpi yang indah, mesti mimpi menikah. Baik. Ada mimpi, ketahuilah wahai saudaraku, mimpi ini ada macam-macam. Sebut macam-macam ni ingat Pendekar Ustaz. Oh, itu bunyi radio. Suaranya ada macam-macam, kata dia. Yang suara garak-garak itu Usman Ahmad. Macam-macam, kata dia. Ada mimpi yang sebenar,
Dan ada mimpi syaitan. Dan ada mimpi igau-igauan. Saya pernah mimpi Sa'adiyah Arifin jumpa arwah mak dan tuangkan 6 cawan air. Mak cakap isi penuh. Teko dan cawannya cantik. Antara benda yang paling saya takut sebut dalam ceramah ialah teko. Takut tersilap sebut. Mana faham, tak faham sudah. Buatnya tersesuai, mampu aku. Saya dah kata tadi, mimpi menuang air adalah mimpi yang sangat bagus. Sama ada orang tuang pada kita, atau kita tuang pada orang. Maksudnya kita nak mendapat jawatan. Nak mendapat harta. Nak mendapat kesenangan. Nak mendapat durian runtuh. Kita mimpi anak kita duk tuang air pada kita. Maknanya dia dapat temuduga lulus. Lulus dah temuduga. Dia banyak hari dah nak minta pusat serenti. InsyaAllah dapat lah tu. Kan? Contoh lah. Nak jadi pegawai dia pusat serenti. Contoh. Bukan masuk dalam tu. Nur rahmat ilahi. Datuk kalau mimpi masuk Kaabah dan bersolat dengan Raja Salman dan ulama'-ulama'. Kenapa tu Datuk? Cerita sikit. Bagus ya. Bagus mimpinya. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada nur rahmat ilahi. Teruskan buat ibadat. Ustaz kalau mimpi tapi tak ingat mimpi apa tu Ustaz? Tak ada makna. Tu ngigau nama dah. Saat naik motor, saat naik kereta, saat naik terbang, saat jalan kaki. Tu saya duk fikir. Buang masa fikir. Dengan saya pening kepala fikir. Baik. Kemudian kita share 2 hari lepas saya mimpi saya berada di Mekah ambil wuduk nak pergi Masjidil Haram. Kita share kena ikut saya pergi umrah bulan 3 ni insya-Allah. Tu dia panggil seru tu. Baik, kemudian. Maka semuanya itu telah diterangkan masalahnya dalam beberapa masalah yang lalu dan di sini diterangkan lagi dalil sahih tentang mimpi. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu an katanya, hadis ini diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, bermula mimpi baik itu penyukaan hati daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Kita mimpi pakai serban yang cantik, jubah yang cantik, duduk sebelah isteri kita. Jalan berdua kita ni dengan isteri kita istiqamah. Jalan pula dua-dua kaki terikat di antara satu sama lain. Maknanya kita akan berbahagia dengan isteri kita sampailah til jannah lah kot. Sampai ke mati lah kot. Teruskanlah. Allah Ta'ala bagi jodoh kita yang baik. Isteri kita duduk berjalan di sisi kita. Kaki pula terikat di antara dua-duanya dengan rantai ke, dengan kain ke, dengan tali rapia ke, duduk terikat. Itu tanda-tanda mimpi yang bagus. Penyukaan daripada Allah. Ar-Ru'ya nama dia. Okey, nama dia Al-Hulm. Ar-Ru'ya min Allah. Baik. Yang kedua. Dan mimpi yang tidak baik itu daripada syaitan. Mimpi ditanduk lembu. Mimpi minum susu kucing. Minum susu kucing. Tuan-tuan ada belah kucing nama Tompok. Tuan-tuan duk minum susu dia. Itu tanda nak dapat penyakit. Minum susu kijang tak apa. Minum susu lembu tak apa, susu unta tak apa. Dengan kucing dan sesama waktu dengan kucing. Dan yang sama waktu dengan kucing. Apa dia? Rimau, rimau bintang, singa. Itu tak mau. Mimpi je tak mau.
Maka apabila seseorang daripada kamu di dalam mimpi melihat sesuatu yang dibenci dan ditakuti, hendaklah dia hembus dan ludah sedikit dengan mulutnya sebelah kiri 3 kali. Bukan ludah pergi tarik ke hak. Murdiah bujang kalau kita bermimpi kekasih lama. Macam mana pula Datuk? Habis tu sebelum tidur duk tengok Facebook dia. Terbayanglah. Laki dah tidur, kita pula tak tidur. Kita pun scroll pergi cari dia. Malah tu mimpi dia. Itu ngigau, tak ada maknanya. Okey, tak payah fikirkan. Maka ludah sebelah kiri tu buat syarat. Cuba buat praktikal sekarang. Janganlah buat sebelah tu puacik. Tak kira puacik ludah sebelah pula. Buat syarat saja. Bukannya yang suami sebelah kita. Bukan macam tu. Angin. Okey. Dan bacalah doa auzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri ma raaitu. Maka tidaklah boleh mimpi syaitan tadi memberi mudarat kepada kita. Ustaz, saya mimpi seorang sahabat saya perempuan memberi saya sejambak bunga ros. Kamisah kimi, calon-calon termasuklah diuk. Amboi. Rohimi, Ismail, saya pernah mimpi diuk bagi susu kat saya. Belum sempat ambil dah terjaga. Rugi sungguh rasanya. Tak ada jodoh lah tu. Baik. InsyaAllah besok kita akan baca bab ma jaa fi ta'bir ar-ru'yah. Bab mentafsirkan mimpi besok. Bolehkah kita mentafsirkan mimpi? Dan siapa yang boleh mentafsirkan mimpi? Okey, tandakan di situ insya-Allah. Baik, sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.